Assalamualaikum. Nama saya Nur Hamizah daripada Tiram Travel Tanjung Maalim. Okey, untuk hari ini saya nak kongsikan tentang sombong dan juga angkuh. Okey. Okey. Okey, saya nak kongsikan tentang sombong dan juga angkuh yang kadang ada datang pada diri kita juga. Perasaan-perasaan ni terhadap seseorang ataupun sesiapa sahaja manusia lah, mostly yang kita nak rasa benda-benda ni lah. So maksudnya lah, first of all saya bermula daripada dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Beliau pernah bersabda lah, tidak masuk syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sedikit sifat sombong. Kemudian seseorang berkatalah, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan, dan yang dimaksudkan dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendah-rendahkan orang lain. Okay, so yang tu daripada Nabi sendirilah, apa yang Nabi cakap tentang sombong dan juga angkuh ni. Okay, sekarang ni saya masuk kepada definisi sombong dan juga angkuh. Definisi ni, kalau nak kata sombong ni semua orang tahulah kan, sombong ni apa, angkuh ni apa. Tapi sekarang ni saya nak bacakan definisi yang paling tepat sekali untuk maksud sombong dan juga angkuh. Okey. Perkataan kibir mengikut istilah bahasa Melayu artinya ialah sombong atau angkuh. Pengertian dalam bahasa moden ialah ego. Jadi siapa yang tak tahu maksud sombong ataupun bahasa lain, dia adalah ego. Jadi ego, bila cakap ego ni ramai orang tahu kot ego tu macam mana. Okay, mengikut syariat Islam, erti kibir ialah membesarkan diri kerana merasakan diri mempunyai kelebihan dan keistimewaan sehingga lupa kepada Allah dan menderhakainya. Okey, yang tu maksud mengikut syariat Islam. Tapi kalau bahasa maksud ikut istilah pula, istilah syariat pula, inilah yang akan dihuraikan. Okey, adalah sifat kibir ni atau sombong atau angkuh ni ataupun ego, okay, yang biasa kita dengar, bermakna membesarkan diri kerana hati merasakan diri mempunyai kelebihan, keistimewaan dan juga kehebatan. Ia merupakan sifat batin, iaitu mazmumah, yang paling keji. Bahkan ia adalah sifat batin yang sangat jahat. Okay, kita rasa perasaan yang macam saya cakap lah, kehebatan, keistimewaan, semua ni adalah tanda-tanda sombong, angkuh ataupun ego. Okay, jadi semua ni adalah perkara-perkara yang keji dan juga sangat jahat lah. Sepatutnya kalau boleh janganlah ada perasaan-perasaan macam ni kan. Jangan ada rasa kita ni hebat. Okay, apa-apa, segala benda yang kita dapat tu semuanya daripada Allah. Okay, so kita kena berterima kasih banyak-banyak, sangat-sangat kepada Allah. Dan tanda-tanda sombong kat sini banyak yang boleh saya nak kongsikan hari ini. Okey, yang pertama, sukar menerima pandangan orang lain sekalipun hatinya merasakan pandangan orang itu lebih baik daripadanya. Lebih-lebih lagi, kalau pandangan itu datang daripada orang yang lebih rendah darjat daripadanya, sama ada rendah umur, pangkat ataupun lain-lain lagi. Jadi dia, okey, kat sini apa maksud dia? Susahlah nak terima pandangan ataupun pendapat orang yang umur bawah daripada dia ataupun pangkat dia bawah. Okey, dia tu pangkat atas, umur dia pula tua. So dia tak nak terima pendapat orang yang rendah-rendah daripada dia. So itu sepatutnya taklah. Kita tak kisahlah umur ni, macam biasa kita dengar, adalah salah satu angka sahaja. Jadi pandangan dan pendapat tu
adalah secara umum. Sesiapa sahaja boleh bagi. Okay, pandangan biasanya benda tu tak pernah salah. Okay, pendapat dan juga pandangan setiap orang tak pernah salah. Mesti benda tu mesti dia orang nak jawab dengan secara logik. Okay, jadi kat sini dia nak cakap tak terima. Okay, sebabkan umur atau pangkat dia rendah ataupun apa-apa lagi lah yang membuatkan dia tak boleh nak terima. Okay, yang kedua pula, mudah marah atau emotional, terutama dalam majlis diskusi ataupun mesyuarat. Orang yang sombong mudah tersinggung dan marah jika berlaku kesilapan. Jadi orang yang emotional dia tinggi lah ataupun ego dia tinggi ni biasanya tak fikir, okay? Tak fikir dan dia rasa apa yang dia cakap tu semua betul, okay? Dan dia mudah marah lah bila macam saya cakap tadi, contoh kat sini bila time mesyuarat, tengah bincang-bincang elok, tiba-tiba dia kuatkan suara, so cakap tak elok lah. Jadi kena kawal lah semua benda ni, sebenarnya tak elok sangat-sangat, okay? Kalau rasa diri tu mudah marah, kau boleh kontrol diri, tenangkan diri dan cuba sampaikan ataupun mendengar dengan tenang lah. Jangan terburu-buru nak terlepas kata-kata, kan? Bila kita dah terlepas kata-kata kita yang kita tengah marah, dan kata-kata tu tak boleh nak diambil balik lah, tak boleh nak tarik balik. Okay? Sekali lepas, sekali tu je lah. Okay. Itu yang poin kedua. Yang ketiga adalah memilih-milih kawan. Hanya berkawan dengan orang yang same level, okay, dengannya. Dia kaya, kawan orang kaya je. Tak tengok orang yang miskin ataupun rendah sikit pun daripada dia. Ini orang-orang yang pilih-pilih kawan ni lah. Okay, mewujudkan kasta-kasta dalam pergaulan. Manakala dengan orang bawahan ataupun lebih rendah kedudukannya, dia tidak suka bergaul ataupun bermesra. Takut jatuh status atau darjat dirinya. Bahkan dengan orang yang sama level dengannya pun masih dipilih-pilih lagi. Dia suka dengan orang yang mahu mendengar dan mentaati kata-katanya. Mereka ini sahaja yang dia boleh bermesra, duduk sama ataupun semajlis dengannya. Amboi, ni tak boleh lah ni. Bila dia nak pilih-pilih kawan, lepas tu nak rendah-rendahkan orang, lepas tu tak nak kawan pula dengan orang yang tak sama level dengan dia. Tak baik lah sebenarnya benda ni. Kita sebagai manusia, kawanlah dengan semua orang. Kesian lah dekat orang-orang yang tak cukup ilmu ataupun orang yang rendah ni. Dia perlukan kawan-kawan ataupun orang-orang yang lebih tinggi sikit darjat untuk berkawan. Untuk apa? Untuk kongsikan ilmu apa yang dia ada, supaya orang yang rendah-rendah ni boleh nak ubah diri diorang ke style hidup yang lain lah. Mungkin nak jadi lebih baik dalam hidup, mungkin lebih nampak lagi, macam mana kata, nampak lagi baik daripada sebelum-sebelumnya kan. Jadi perlukanlah orang-orang macam ni. Kalau orang-orang macam tu, maksudnya yang berdarjat tinggi ni tak nak pula kawan dengan orang rendah, jadi susahlah dekat situ. Kalau boleh kita bergaul lah dengan semua jenis orang, tak kisahlah dia miskin ke, dia kaya ke, tak kisah. Okey, seterusnya adalah memandang hina kepada golongan bawahan dan merendah-rendahkan mereka. Okey, samalah macam saya cakap tadi, memandang hina, okey, kutuk-kutuk diorang ke ataupun mencaci diorang ke, apa-apalah yang sepatutnya tak payahlah nak cakap. Kalau tak suka orang macam tu, kalau boleh tak payah gaul lah dengan diorang kan. Jangan sampai nak menghina-hina bagai, tak payah nak merendah-rendahkan dia. Okay, kita merendahkan orang, kita yang dapat dosa. Orang yang kita duk cakap tu, dia dapat pahala. Jadi better kita diamkan je lah. Kalau tak suka, better ignore je. Okay. Dan suka meninggikan suara, khususnya dalam perbincangan. Okey, jadi macam saya cakap tadi itulah, dalam mesyuarat apa semua nak kena tinggi-tinggikan suara. Kalau benda tu rasa tak puas hati, berbicaralah dengan cara yang sopan, okey, dengan cara yang baik. Okey, bila di depan orang yang ramai,
kalau boleh janganlah tinggi-tinggikan suara, ataupun secara personal sendiri pun. Okay, cubalah untuk kurangkan emotional, ego dan sebagainya lah, supaya tak apa orang kata, kita ni tak tergolong dalam golongan yang sombong, angkuh dan juga ego. Okay, seterusnya, dalam pergaulan dia suka kata-katanya didengari, diambil perhatian dan juga diikuti. Sebaliknya, di pihaknya sendiri susah untuk mendengar cakap ataupun nasihat orang lain, serta tidak prihatin dengan cakap orang, apatah lagi untuk mengikut cakap orang lain. Lebih bahayalah jika mereka ni jelas melakukan kesalahan dan bila ditegur, dinasihati, mereka melawan. Okey, yang ini memang susah lah nak katakan. Dah lah tak dengar cakap orang, lepas tu dia pula tak nak, dia sendiri pun tak nak macam ubah diri dia. Bila dinasihati, ditegur, melawan pula. Jadinya satu, kita ubah diri kita. Kalau tak nak ubah, dengarlah cakap orang. Janganlah nak ikut kepala sendiri je kan. Itu tak baiklah sebenarnya. Dah termasuk dalam golongan sombong, angkuh tu. Kalau tak nak, janganlah buat benda-benda macam ni. Okay. Seterusnya, dalam pergaulannya, dia saja yang memborong untuk bercakap dan tidak suka memberi peluang kepada orang lain bercakap. Kalau ada orang lain yang bercakap, dia suka memotong percakapan orang itu. Okay, ini salah satu adab yang sangat-sangat tidak sopan lah. Nak kata biadab pun boleh jugalah. Sebab bila kita nak masuk untuk bercakap, bila orang lain sedang bercakap, kita kena potong dengan cara yang baik. Sebab dia ada cara-cara dia sebenarnya untuk kita nak masuk, nak menghalang percakapan orang tersebut. Bukan main potong, main masuk, tak suka macam ni. Tak boleh lah. Okay, dia ada cara-cara dia sebenarnya. So kalau kita ikut cara-cara yang tertentu, insyaAllah tak adalah kita ni tergolong dalam sombong ataupun angkuh tadi tu lah. Okey, seterusnya kalau dia jadi pemimpin, dia memimpin dengan kasar dan keras terhadap pengikut-pengikutnya atau orang bawahannya. Ia membuat arahan tanpa timbang rasa dan tidak ada peri kemanusiaan. Kalau dia menjadi pengikut, susah pula untuk taat dan patuh pada pemimpinnya. Jadi kalau orang-orang macam ni, kalau boleh janganlah bagi dia jadi pemimpin. Sebab tak layak pun. Kalau dia nak mengarah-arah orang dengan cara yang kasar, better carilah orang lain. Okay, janganlah nak, dah tahulah dia tu jenis yang macam mana, still bagi dia jadi orang yang berjawatan tinggi tu, susah lah. Bagilah kepada orang-orang yang fikir secara rasional. Okay, boleh nak membuat keputusan ataupun apa-apalah dengan baik. Okay, bukan ikut suka kepala dia je. Apa nak jadikan dengan masyarakat ataupun rakyat kita nanti. Okay, seterusnya, susah hendak memberi kemaafan kepada orang yang tersilap dengannya. Bahkan ditengking-tengking, diherdik, dikata-kata atau dihina-hina, di belakangnya diumpat-umpat. Okay. Jadi kalau dah tahulah kan, diri tu suka tengking-tengking orang, apa semua tu, kalau boleh ubahlah diri. Janganlah nak biasakan diri untuk biasa cakap kata-kata yang tak elok. Okay. Yang ni tak baiklah sebenarnya. Okay. Lepas tu susah pula nak maafkan orang, makan masa, bagi dia masa punya lama-lama barulah nak maafkan. Tak elok lah sebenarnya benda tu. Okay. Sangat tak elok. Kalau dia yang bersalah, susah dan berat hendak minta maaf. Rasa jatuh wibawa bila merendah diri meminta maaf. Bahkan dia tidak mengaku bersalah. Okay, dia macam bila dia nak minta maaf, dia rasa macam jatuh lah martabat diri dia. Jadi janganlah macam tu. Okay, kalau boleh cubalah untuk memaafkan orang. Okay, ataupun cuba untuk terima, okay, daripada orang. Okay, jadi banyak lagi tentang sombong ni. Ada masa saya akan kongsikan lagi
tentang sombong ni lah, apa lagi apa-apa yang pasal sombong ni banyak lagi sebenarnya. Kita sahaja untuk hari ni tentang sombong dan angkuh.